3, 2, 1. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Okey, apa khabar semua pada hari ini? Semua saya harap semua dalam keadaan yang sihat-sihat. Okey, dan dimurahkan rezeki. Selamat datang ke kita punya daily analysis untuk malam ni. Okey. Tapi macam biasalah hari Jumaat, hari yang kita nak santai-santai je trade sebenarnya, ataupun kita bersembang. Okey, tapi macam biasalah kita akan analisa untuk buat preparation untuk pada hari Isnin minggu depan. Okey, tapi hari ni kita nak tengok sedikit sebanyak lah tentang market, apa yang berlaku kan, dan kenapa saya cakap kita tak perlulah nak trade pada hari Jumaat. Okey, yang pertama adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Okey. Okay, kita cuba tengok dulu dekat mana pair yang agak ni nanti. Okey. So yang pertama sekali adalah kita nak tengok adalah AUD USD. Okey. AUD USD. Okey, ni adalah AUD USD. Okey, macam korang boleh nampak semalam price berlaku rejection ataupun penurunan, retracement selepas sampai dekat kawasan R2. Okay, and then sekarang ni price dah turun kembali. Okay, tapi macam saya cakap lah, hari Jumaat ni sebenarnya adalah hari retracement. Okay, and then sekarang ni dia dah retrace. Okay, tapi macam mana pun saya rasa ini, orang kata apa, kalau kita tengok daripada movement market, okay, movement market, orang kata apa, kita dapat lihat ini mungkin hanya sekadar retracement, bukan dia nak turun. Okay, bukan dia nak turun, tapi ini adalah retracement. Okey, retracement sahaja. Dia tak turun lagi. Maksudnya dia bukan nak turun ke bawah lagi. Okey, mungkin hanyalah retracement. Okey. Okey, sebab apa? Sebab kalau korang nak perasan pada daily yang semalam, okey, solid bullish Solid bullish Dan hari ni dia turun. Okey. Dia turun, tapi kalau korang perasan dekat sini, okey, dekat kawasan ni, okey, nampak ada shadow yang panjang ni, previous punya low yang dia pergi pada semalam tu. Okey, Waalaikumsalam. Salam hadir. Okey, macam korang nampak semalam yang dia pergi dekat kawasan low tu, dia tak berlaku breakout lagi tau. Okey, tapi kalau bermaksud kalau dia berlaku rejection dekat sini, bermaksud price boleh ke atas kembali. Okey, bermaksud price boleh ke atas kembali, dan kita tahu ini hanyalah sekadar retracement. Tapi kalau price boleh close di bawah previous punya low ni, bermaksud dia akan naik kembali. Okey, dia akan naik kembali. Okey, tambah pula ni hari Jumaat kan. Okey, tapi kita tengok dulu macam mana. Okey, kita tengok adakah boleh berlaku breakout pada hari ni, dan hari Isnin baru kita decide sama ada kita nak sell ataupun kita nak confirmation untuk buy. Okey, tapi untuk sekarang ni close candle pun tak close lagi, kita biarkan dululah. Okey, tapi boleh tengoklah makin ni previous punya low ni, yang shadow panjang ni, kita tengok dia punya low kat bawah ni, tengok dia boleh tembus, kita boleh target lah untuk sell. Tapi kalau dia tak tembus, dia reject, kita boleh fokus kepada buy pula time tu. Okey. Okey. And then kita akan tengok beberapa pair lagi. Okay, and then EA. Okay, macam EA, macam ni korang boleh nampak dekat EA belum ada lagi momentum, candle momentum bullish. Okay, macam korang nampak semalam memang dia reject dekat kawasan bullish engulfing ni. Okay, bullish engulfing dekat daily kalau korang nak tahu. Bullish engulfing dekat daily. Okay, dekat H4 sekarang ni tak ada lagi candle momentum bullish. Bermaksud macam apa yang candle momentum bullish tu, macam ni lah candle momentum bullish macam ni kan. Yang ada hanyalah sideway. Okey, kenapa saya kata sideway? Korang nampak price turun, naik, turun, naik, spike, turun. Lepas tu sekarang ni naik, spike, turun lagi. Okey, so ini adalah orang kata apa, kawasan sideway. Tapi itu adalah benda yang bagus lah, sebab kita boleh tahu dekat mana kawasan yang kita perlu marking. Okey, so korang boleh marking daripada atas sampai bawah macam ni. Okey, so tengok dekat mana dia akan, sebab kita nak target untuk buy kan, so kita kena tunggu dia close dulu atas macam ni, tunggu dia breakout dulu daripada kawasan sideway ni.
Okay, tunggu dia close atas daripada kawasan sideways tu. Time tu adalah kita punya confirmation. Time tu dan juga adalah kita punya signal untuk confirmation ready for entry buy apabila berlakunya retracement. Okay, tapi untuk EA sekarang ni dia dah reject, lepas tu dia buat sideways, dia naik turun, tak ada lagi confirmation breakout, tak ada lagi candle momentum. So kita biarkan dulu, cuma kita marking dulu siap-siap. Okay, nanti tengok hari Isnin, tengok macam mana. Kalau dia ada breakout, barulah kita boleh plan lah untuk kita buy time tu. Tapi kalau tak ada breakout ke atas, tak perlulah nak masuk lagi. Okay, tapi untuk A sekarang ni dah buat sideways, dia dah reject dekat kawasan daily, bullish engulfing, dia buat sideways pula. Kan dia tak pecah lagi, tak ada lagi kena momentum bullish. Kita tunggu dia breakout dulu kawasan sideways ni, and then baru kita boleh decide sama ada kita boleh masuk buy ataupun tidak. Kalau dia breakout, okay, kita dah ada confirmation, kita tunggu retracement dan kita akan confirmation entry lepas tu. Okay, faham? Okay, itu untuk EA lah. Okay, untuk EA belum ada lagi, relax ya. Sebab hari Jumaat biasalah, hari Jumaat banyak yang sideways, banyak yang retrace kan, banyak yang tercedok kan. Okay, sebab itulah kita nak mengelakkan daripada trade dekat pada hari orang kata apa, hari Jumaat ni. Okey, ECHF macam mana ECHF? Okey, ECHF tak ada lagi second breakout yang kita nak. Okey, tak ada lagi second breakout yang kita nak. Dia pergi dekat kawasan bearish engulfing ni dah reject ya. Okey, tapi tak ada lagi kawasan second breakout. Okey, second breakout dekat mana ni, kawasan ni. Yang nak panah yang saya lukis ni, ini adalah kawasan second breakout. Tapi tak ada lagi second breakout. So kita tak ada lagi confirmation untuk entry lah Tak ada lagi confirmation untuk entry. Sebab kita tahu kalau tak ada confirmation breakout, berkemungkinan dia akan naik balik ke atas. Okay, and then memang dah berlaku naik ke atas. So kita kena tunggu juga dia berlakunya second confirmation breakout. Okay, so EJ EJ pun semalam dah breakout dah. Semalam kan? Okay, semalam dah breakout kan? Nampak tak? Kita tanda dah nak panas siap-siap. Semalam dah breakout, okay, dekat kawasan previous punya high ataupun kawasan resistance. Okay, price patah balik, rejection. Okay, menjadikan kawasan ni adalah kawasan apa? Menjadikan kawasan ni adalah kawasan RBS. Okay, kawasan RBS. Okay, so kita menjangkakan price akan naik lah. Tapi malangnya hari Jumaat ni kita nak relax dulu. Waalaikumsalam Azizan Abdul Rahman. Okay, kita nak tengok dulu, kita tak perlu nak masuk lagi. Okay, hari Jumaat kan, hari Jumaat kita santai-santai saja dahulu. Walaupun kita nampak macam signal ni cantik, tapi kita biarkan. Walaupun janji kita tahu dia nak ke mana, nanti kita boleh catch up lagi. Okay, lepas kalau ada retracement. Okay, sebab kita takut nanti kalau kita masuk je entry pada hari Jumaat, takut nanti kita akan susah keluar apabila berlakunya gap ke apa ke, widen spread ke, takutlah nanti kita tersalah masuk lot ke apa kan, tak support kita punya equity kan, boleh kena stop up. Okay, so kita biarkan dulu. Ini cuma kita marking untuk minggu depan. So nanti minggu depan kita tak perlu nak keluar, kita cuma just fokus untuk hari ni punya ni. Kita nak tengok sama dia kat mana level dia sekarang ni. Okay, EU. Okay, EU pun okay. So EU ni dia dah breakout dah kawasan orang kata apa ni, kawasan resistance RBS. Okay, dia dah naik dah balik. Okay, and then sekarang dia turun. Okay, sekarang dia turun, tapi kita tengok dululah. Okay, tengok hari dia candle dia close macam mana, tapi saya rasa ini pun hanyalah retracement. Okay, so kita akan tengok pada hari Isnin, tengok candle daily close macam mana, adakah candle daily close dalam keadaan cantik ataupun tidak. Okay, kalau dia close dalam keadaan cantik, rejection yang cantik, close candle yang shadow yang panjang tinggal dekat bawah, mungkin kita akan target untuk buy. Okay, tapi untuk sekarang kita biarkan dulu. Okay, kita biarkan dulu EU sebab dia tengah turun sekarang ni. Okay, dia turun pun tiba-tiba je, tak ada rejection kat mana-mana. Okay, untuk GA ni pun dah beberapa kali untuk GA semalam berlakunya pimba. Okay, kita ingatkan dia nak terbang terus kan, tapi berlakunya pimba. Okay, terpaksa close. And then sekarang ni price cuba untuk breakout kawasan RBS ni. Okay, kawasan RBS ni kawasan ataupun kawasan support lah. Ini kawasan support lah, support. Okay, ni support So kita akan tengok nanti pada hari Isnin sama ada dia breakout ataupun tidak.
Jika dia berlaku breakout, bermaksud jika dia berlaku breakout dekat support, bermaksud dia boleh pergi dekat bawah ni balik. Okay, and then kita akan target untuk sell pula lah. Lepas tu kalau dia berlaku breakout, tapi untuk sekarang ni belum ada lagi breakout lah sebab candle pun masih lagi berjalan. Dan kalau breakout nanti pun kita tunggu juga hari Isnin sebab kita takut nanti tiba-tiba dia naik terus pula. Okay, Anika closing. Assalamualaikum, selamat datang. Okay. Okay, itu untuk GA, GCAT pun sama juga. Oh, GCAT nampaknya membuat new lower low. Membuat new lower low Dia dah breakout dah dekat kawasan bawah ni, membuat new lower low. Okay, kalau korang tengok dekat daily ni pun nampak ni, dia dah buat dah new lower low. Okay, tapi tak close lagi lah. Okay, so maksudnya tengok hari Isnin nanti, tengok kat mana dia close. Okay, and then baru kita decide sama ada kita boleh sell ataupun tidak lah. Okay, sebab sekarang ni candle pun tak close lagi, hari Jumaat dah malam dah kan. Nanti kalau korang masuk entry tak tidur pula kan. So sebab kalau ikutkan hari Jumaat ni, kita lebih sarankan untuk korang withdraw daripada whole position. Okay, and then GU GU akhirnya sampai dekat TP selamat. Okay, sampai dekat TP selamat. Okay, dia angkat apa, ni apa ni, okay, dia reject dekat kawasan bearish engulfing ni. Okay, sekarang ni dia turun. Tapi kalau korang boleh nampak pada kata apa, kalau korang boleh nampak previous low ni dia tak breakout lagi. So kita tunggu dulu. Okay, kita tengok relax dulu. Okay, kita tengok dulu, tengok nanti macam mana, sama ada kita boleh sell lagi ke tidak. Sebab kalau ikutkan GU ni kita dah boleh masuk dah, orang kata apa, hari ni kan. Tapi disebabkan hari ni adalah hari Jumaat, saya pun tak nak ambil risiko, and then kita terpaksa lepaskan lah. Okay, kita terpaksa lepaskan GU ni. Okay, sebab kita kena berpegang kepada kita punya SOP. Okay, kita punya disiplin kena pegang. Walaupun tak kisahlah, walaupun pair tu tunjuk satu setup yang cantik pada hari Jumaat ke apa ke, kita kena berpegang kepada kita punya SOP. Okay, saya tengah running you. Kan? Tengah running, saya tahu. Saya nampak Faiz. Okay. Kita kena berpegang pada SOP lah. Sebab tu saya tak masuk. Okay, tapi adalah tim-tim kita yang masuk kan. Geng-geng kita yang masuk dalam untuk GU ni kan. Okay. Tapi kita tengoklah macam mana nanti. Okay. Untuk GU tak ada lagi. Okay. So kita tengok pula pair-pair lain macam NU pun hari ni turun turun juga Hari ni banyak yang turun, nampak ni, banyak yang turun. Okey, banyak turun, tapi tengok dulu, okey, banyak turun. Tapi itulah, okey. Hari Jumaat. Okey. Untuk UCAT pula, apa yang berlaku dekat sini adalah dah berlaku breakout dah semalam, nampak ni, dia dah berlaku breakout. Okey, sekarang dah pullback, candle dah ada pullback. And then kita target untuk sell lah dekat UCAT ni. Okay, dekat UCAT ni kita target untuk sambung sell lagi lah. Okay, disebabkan dia dah breakout daripada sideway ni, kita kena padam lah nak panah ni. Sebab kita target buy kan, kalau berlaku breakout kan. Tapi ini dia dah breakout dekat support. Okay, memang terang-terang breakout dekat support, kita memang sepatutnya masuk sell lah tadi kan. Tapi pun hari Jumaat kita pun terpaksa lepaskan. Okey, tapi nanti kalau hari Isnin kita buka-buka harga dah bawah ke, biarkanlah. Tapi kalau kita buka-buka harga atas ni, cantik juga, okey juga tu. Okey, sebab dekat daily solid bearish kan. So kita jangka dia naik, mungkin kita harap dia naik sikit lah. Okey, ini harap untuk price tu naik sebelum entry tak apa. Jangan harap selepas korang entry. Jangan guna teknik harapan selepas korang entry. Tapi sebelum korang entry, nak guna teknik nak guna harapan boleh. Maksudnya harapan untuk price tu sampai dekat tempat order yang korang nak sell tu. Okay, tapi kalau dia tak boleh sampai, tak apalah, biarkan je lah, biarkan dia berlalu. Kalau nak turun pun turun lah, tak apa, tak kisah. Kita boleh cari lain. Okay, kita boleh cari lain, jangan risau, kita boleh cari. Tak ada dekat satu pair, jangan risau, kita boleh cari punya lain pair. Okay, untuk UCF pun semalam dia dah breakout kan. Kita pun dah cakap kan, target sell kan. Cuma UCF ni dia nampak tak tempat yang kita target reject ni pun nampak. Dapatlah 44 pip semalam tu. Siapa yang ada semalam tengok kita punya live, tahulah kan, kita dah marking siap-siap dah ni.
kan. Nak sell kat sini boleh, lepas tu kalau atas ni dah naik atas ni sell lagi kan. Dapatlah 44 pip kalau daripada kawasan sini. Kan berapa ni? 44 pip. Kalau lepas tunggu rejection ni dapatlah dalam 20 pip lebih, tak silap saya 20 pip lebih kan. 21 pip macam tu. Tapi itu pun okey. Tapi hari Jumaat biasalah, hari Jumaat patah balik naik ke atas. Tapi still bukan bermaksud yang dia akan naik atas. Sebab apa? Sebab pada candle daily yang lepas berlakunya bearish engulfing. Nampak ni? Bullish, candle bullish dimakan oleh candle bearish. Candle bearish close di bawah harga candle bullish. Okay, close. So ini dah berlakunya bearish engulfing, dan ini kita syak mungkin candle retracement. Tapi bagusnya dia berlaku retracement ni pada hari Jumaat, sebab kita tahu kita tak trade pada hari Jumaat. Kalau dia datang balik pada hari Khamis, mungkin kita akan cuak sikit lah. Kan, cuak sikit lah sebab price pun naik laju. Tapi memandangkan dia dah sampai dekat dalam zone, kita terpaksa ni lah, kata apa, buat zone baru. Okay, sini dan sini. Okay, so kita tengok sama ada price ni close macam mana. Adakah dia boleh close di bawah paras harga zone bearish engulfing ni? Kalau dia boleh close di bawah paras harga bearish engulfing, bermaksud kita dah boleh ready untuk sell. Okay, tengok dekat H4 pun sama juga ni. Nampak ni? Ni kan kawasan high, previous punya sideway ni tanda lah macam ni, nampak ni. Macam tu. Nampak tak? So kita target untuk sell lah. Okay, sell lah. Kalau dia berlaku, kata apa, dia berlaku rejection, dia tak tembus ni, kita boleh sell. Okay, tapi kalaulah nanti hari Isnin pun kita tengok harga pun dah bawah, kita relax dulu, jangan terus masuk. Okay, melainkan kalau dia tak pergi jauh sangat, kita boleh masuk. Yang pastinya jaga money management lah. Okay, yang pastinya jaga money management. Okay, tapi untuk hari ni kita just marking dulu. Hari Senin baru kita tengok balik. Okay, tapi hari Senin janganlah tunggu saya live. Hari Senin korang boleh tanya dalam Discord tu. Okay, tanya dalam Discord, tanya okay macam ni dah sampai dah, dia dah breakout dah turun ke bawah candle daily macam ni. Nanti saya akan komen, jangan risau. Cuma hari ni saya tak komen sebab saya tengah ready pack. Kan nak kata apa, nak balik Sungai Petani. Okey, surat pun kita dah dapat. Bukan kita tak ada surat, kita ada surat. Surat pun dah siap. Tinggal nak balik je. Okey. Okey, gold. Okey, sayangnya sayangnya kita tak ada position. Okey, sayangnya kita tak ada position. Okey, kita dah marking, dah berlaku rejection. Okey, cuma candle, orang kata apa, cuma candle dekat sini, candle agak ragu-ragu sikit lah nak masuk kan. Tapi yang sayangnya, kita boleh masuk sebenarnya, tapi dekat bawah sikit. Tengok ni. Nampak tu. Candle apa ni dekat time frame H4? Candle apa dekat time frame H4 ni? Ni kan? Ni kalau dapat satu candle ni pun dah cukup dah. Kan 160 pip. Candle apa dekat H4 ni? Bearish engulfing, yes, bearish engulfing. Tapi malangnya dia terjadi pada hari Jumaat. Okay, dia terjadi pada hari Jumaat. So, biarkan. Biarkan. Nampak? Walaupun kita tahu gold ni boleh bagi untung yang besar, tapi kalau dia terjadi pada, dia bagi signal pada hari Jumaat pun, kita terpaksa abaikan. Kan? Sebab kita nak ikut SOP. Kita nak ikut kita punya prinsip trading kita. Okay. Walaupun dia boleh bagi kita 160 pip pun pada hari tu, tapi kita kena ikut lah. Nak bertahan satu candle panjang tu pun senaman jantung je. Ya ke? Kat daily. Okay, faham. Nak turun-turun je ni kan, ada spike. Okay, faham. Okay,
Tapi tak apalah, benda tu dah jadi pada hari Jumaat. Kita pun tak boleh nak cakap apa sebenarnya kan. Okay. Okay, so ada apa-apa pertanyaan tak? Apa-apa yang korang rasa korang nak kita analisa ke? Lama tak join. Selamat kembali. Goyang goyang tu nak apalah, nanti biarkan dululah. Okay, ACAT ni pun kita tengok dulu ACAT ni. ACAT ni tak berapa jelas sangat. Kita tengok dulu macam mana. AJ dah break up belum? Okay. AJ tak sampai lagi. Tapi retracement dia ada lah, nampak ni. Semalam retracement dia ada lah. Siapa yang fokus AJ dapat lah ni, nampak ni retracement dia ni. Kan kita target, kan kita semalam kan dia dah breakout, nampak retracement dia ni. Tu. Siapa yang buy apabila dia berlaku retracement macam ni, tapi dia tak sampai lah kan. Dekat tempat kita target, dapat lah dalam 58 pip. Okay, macam tu. Okay, AJ. Tapi benda ni dah ni lah. Tapi kita dah dapat lah beberapa pair kan. Dapat lah EU tengok macam mana nanti minggu depan. EA pun kita tengok juga minggu depan. Sebab EG naik EG mencanak naik tu. EG mencanak naik. Dia buat sideway ni, tiba-tiba dia mencanak naik. Kan? Tengok dulu macam mana. Kan? Kalau dia boleh tembak atas lagi, cantik lah. Kita dah boleh fokus buy dah untuk minggu depan. NU NU tengok sekejap ni. NU pun tengok dulu, sebab sekarang tengah turun lagi. Tapi tengok jugalah, sebab dia kena, kalau dia nak turun pun dia kena pecah dulu yang ni. Kan? Dia kena pecah dulu yang ni. Okay, kawasan ni kena pecah dulu. Okay, tapi kalau dia selagi mana dia tak boleh pecah kawasan ni, selagi tu dia boleh naik balik ke atas tau. Okay, kena hati-hatilah. Okay, kalau nak hold, siapa yang tengah wholesale, okay, tapi dia dua zone juga ni. Ni kawasan lahai ni. Situ. Okay, siapa yang nak hold buy, siapa yang nak target buy, boleh target antara dua zone ni. Okey, satu zone RBS, satu lagi zone support, ataupun kita boleh panggil dia lower high. Okey, tapi kalau siapa yang nak target untuk sell yang baru, pastikan dia breakout zone yang kedua ni. Okey, so ini kita dekat, ataupun kita panggil dia support lah. Ni RBS. Yang ni S. Siapa yang nak target buy, pastikan berlaku rejection dekat kawasan RBS ni ataupun dekat kawasan support S ni. Tapi kalau siapa yang nak target untuk sell, pastikan dia breakout dekat kawasan support ni, barulah korang boleh target untuk sell. Okey, jika tidak, kalau tak ada berlaku breakout, dia boleh pergi naik ke atas balik. Okey, dia boleh naik pergi ke atas balik. Okey. Sebab saya takut ini hanya retracement sahaja. Okey. Tapi untuk hari ni relax lah, tengoklah pada hari nanti. Hari apa? Kita tengok hari ni lah, hari Isnin nanti tengok macam mana. Okey. Hari ni fokus payday je juga. Alhamdulillah rezeki. Gaji payday gaji. Kan? Masuklah tu. Okey, faham tak Anas Nudin? Nampak tak? Sekejap saya besarkan lagi. Yang besar. Okey. Faham hari ni santai-santai je. Hari ni kita buat preparation untuk hari Isnin nanti. Kan? Walaupun ada setup tadi kan, awal-awal ada setup, bangun-bangun ada setup kan. Tapi fikir balik hari Jumaat, biarlah. Kan, biarlah. Kalau saya pun langgar SOP, saya tak ada hak lah kan nak tekankan orang ikut SOP kan, betul tak? So kita kena ikut lah SOP kita sendiri kan. Walaupun setup tu nampak cantik macam mana pun, kita kena ikut SOP lah. Okay. Hari ni withdraw lah. Hari ni withdraw, macam geng rambut dia withdraw, hari Jumaat dia withdraw. Sabtu Ahad kalau dia boleh merentah negeri, dia pergi mancing. Macam tu. Tapi kalau saya minggu ni ada rezeki lebih sikit, saya balik Sungai Petani, jumpa family kan. Tapi
Tapi kali ni susah sikit nak merentah negeri sebab perketakan tadi. Kalau tak sebelum ni saya bagi tahu alasan PJJ, tapi memang PJJ lah kan dengan isteri kan, dia okey, dia tak minta dokumen. Tapi kali ni dia minta dokumen. Dia minta dokumen sijil nikah. Okey, so sebab semalam pun kita tahu kan apa diperketatkan kan. Hari ni tengok-tengok dah jalan dah benda tu, kena buat sijil nikah apa. Okay, so kalau siapa yang nak rentas negeri itu kata apa sebab PJJ, sebelum ni kalau dia tak minta sijil nikah, lepas ni kalau nak pergi minta lah kata apa bawa sijil nikah siap-siap, bawa sijil nikah siap-siap, bawa foto stepnya ke ataupun gambar dekat WhatsApp ke apa kan, ambil ilham sambil mancing. Okey, pada saya pun balik ni pun ambil ilham, kan, tengok muka anak, okey, refresh balik kan. Balik tengok muka anak, refresh balik kan. Belanja orang kata apa, belilah barang-barang baby, belanja baju baby ke kan, bagi dia happy sikit, kan. Barulah macam kata apa, rezeki kita terus menerus murah. Tengok berita ada yang kena saman 10k pasal tak scan. Yang tu kali kedua. Yang tu sebab tak scan kali kedua first dia tak scan, dia kena 1000. Kali kedua pun dia tak scan, kena 10k. Dia bukan terus dapat 10k tau. Dia bukan terus kata apa 10k kena denda. Dia macam kali kedua. Mula-mula 1000, tak dengar cakap juga buat kata apa benda yang sama, kena 10k. Kan, okey. Tapi bagi saya 10k tu agak berat lah. Bagi saya 10k pun agak berat kan. Agak berat jugalah 10k kan. Tapi benda tu sebenarnya benda tu sekadar scan tu simple je kan. Tapi yang kesiannya adalah pada warga tua lah. Kadang-kadang kita muda ni kita tahu function phone kan, MySejahtera kena login kan. Kadang-kadang orang tua ni nak scan ni pun kadang-kadang tak ada internet lah, apalah, phone pun sekadar untuk call kan. Lepas tu kadang-kadang pergi kedai pun ada yang ada buku, ada yang tak ada buku kan. Kadang-kadang kesian pula benda tu kan, tapi tak adil lah untuk dia orang kan. Tapi 10k tu agak berat lah, 10k pun agak berat, tapi kita buat lah sebaik mungkin kan. Macam tu lah. Dapat iSinar, jangan sampai kena saman pula dengan 10k. Dapat iSinar 5k kan, untuk first punya payment kan, dapat iSinar 5k. Tapi tengok-tengok kena saman 10k. Kena bayar, kena tambah lagi 5k duit sendiri. Aduh, ya Allah. Macam tu lah kan. Tapi saya tak tahulah benda tu betul ke tak. Terbaca lah je kan. Okay, ikut SOP je lah nak buat macam mana. Kan? Banyak, orang kata apa, banyak persepsi yang dilontarkan kan berkenaan 10k ni. Tapi kesian kat orang tua je. Kita dah tak apa, kita dah pandai IT, tapi dekat orang tua tu saya pun risau dekat mak saya sebenarnya ni. Sebab kadang-kadang dia pergi kedai runcit, ada yang ditulis, ada yang tak tulis. Itulah kan. Tapi orang tua ni, aduh, cakap pun susah lah geng. Kalau korang ada tips untuk bagi mak-mak ke ayah-ayah dengar cakap untuk scan ni, korang bagi tahu saya, mungkin saya boleh ikut kan. Berat cikgu, bukan senang-senang nak kumpul 10k campur dengan KMC lagi. Betul, berat. 10k berat, bagi saya pun memang berat lah. 10k 10k kan tu lah. Tapi kalau kena dekat mak ayah kita pun kesian kita kan. So, tak adalah kat orang tua kan. Orang tua kan mana tahu sangat kena benda ni kan. Yang dia memang dia tahu kena jaga SOP kan. Tapi bab scan tu phone tu kena pastikan semua tempat lah ada buku. Kan bukan semua orang mampu ada phone Android, ada internet kan. Orang tua tak tahu kan, kena ada sediakan ada buku Tapi masanya kat Kedah tu ada setengah tempat yang tak ada buku. Itu yang susah, bukan tak nak scan, tak ada buku. Lepas tu kadang-kadang kalau pergi mall, pintu masuk dia dekat basement. Bila nak masuk tu pula kena scan tapi basement tak ada line. Macam mana tu? Macam mana? Lepas tu tengok-tengok tak ada buku, macam mana? Kan? Sama je lah. Macam tak adil lah. Itulah. Tak tahulah. Susah lah sekarang. Kena hati-hati lah. Okay. Kereta pun kena jaga sekarang. Kereta pun kena jaga. Kereta siapa yang nombor plate besi ke apa ke, tanggalkan je lah.
exhaust kuat ke, tanggalkan je lah siap-siap kan. Jangan sampai kena tangkap nanti air sinar tu pun habis dekat situ juga kan, pening juga kadang-kadang tak tahu. Itu yang kata apa, yang bekerja lah kan, yang keluar bekerja lah. Kalau FTT ni kita tengok macam ni je, dekat chart macam ni dah okey, dah settle lah. Tapi kalau kita yang FTT kena 10k ni pun kan, kalau FTT yang kena 10k ni pun 2000 USD kena, 2000 setengah 2.5k USD pun kena. Kalau kena saman 10k tu, saya rasa pun koyak juga tu. Koyak juga. Jadi mental. Kan, jadi boleh jadi mental tu kalau kena 10k tu. Kan? Betul tak? Okay. So ada apa pergi soalan? Hari ni kita nak ni kita nanti esok hari Isnin kita tengok balik macam mana. Okay, kita ada confirmation nanti ke tak. Okay, ada apa pergi soalan sebelum kita end? Okay, so saya nasihatkan korang hati-hatilah pergilah. Nak pergi mana scan kan, jaga SOP kan. Kalau nak berentas negeri pastikan bawa pergi balai minta surat dulu kan. Tapi jangan buat alasan merapu sebab saya dah tengok tadi, saya pergi pun saya tengok ramai juga orang kena marah sebab tak ada dokumen yang lengkap kena marah kan. Tapi tak perlu kot nak marah kan. Dia orang pun mungkin ada urusan dia orang sendiri kan, bukan saja je nak rentas negeri. Asalan cikgu nak tanya, kalau nak withdraw minimum 100 ringgit ke? Kalau kalau kat Zero ni minimum withdraw adalah sebanyak 10 USD. 10 USD adalah 42 ringgit macam tu je. 42 ringgit. Tak ada cikgu, tenang. Okey, alhamdulillah tak ada cikgu. Tengok cikgu next week jumpa lagi. Okey, sama-sama. Okey, Zuki Aiman. Kat Zero minimum adalah 10 USD sahaja bersamaan. Kalau withdraw rate 4.2, 42 ringgit kalau 100 tu dah dekat 21 ke 22 USD, 23 USD macam tu lah. Macam tu lebih kurang. Ke 25? 25. Lebih kurang macam tu lah. Okay. So kalau tak ada apa-apa soalan, itu je kita punya live malam ni. Okay, semoga korang semua dimurahkan rezeki. Happy weekend pada semua. Jagalah mengetahui SOP. Jangan sampai kena saman. Okay, pergi nak masuk tu scan, sayanglah duit. Takut nanti kita minggu ni withdraw kita 100 USD tapi tiba-tiba tak ada rezeki kena saman 1000 USD. Itu dah kira MC lah kan. Sebab kena bayar melebihi daripada kita punya profit. Okay, so itu je untuk malam ni. Semoga korang semua dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan, dilindungilah daripada segala musibah dan penyakit. Okay, kita akan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Jumpa lagi. Bye bye.